TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda dalam Bina Upaya Guru. Terima kasih kepada semua penonton yang terus menyokong siri Bina Upaya Guru yang mana kita berbicara topik-topik yang berkaitan dengan pegawai perkhidmatan pendidikan maupun ibu bapa dan juga berkaitan dengan murid-murid di sekolah. Baiklah, hari ini ada satu topik yang sangat-sangat menarik yang saya kira sangat-sangat berguna dan bermanfaat bukan sahaja buat guru-guru di seluruh Malaysia tetapi buat ibu bapa yang menonton Didik TV KPM. Kita akan membincangkan topik anak-anak kalis masa hadapan. Seperti mana yang kita tahu membesarkan dan juga membentuk anak-anak ini adalah satu tugas yang sangat-sangat mencabar, lebih-lebih lagi buat ibu bapa yang mungkin baru sahaja pertama kali menjadi ibu bapa. Dan kita tidak dapat nafikan generasi anak-anak ini merupakan generasi yang sangat-sangat berbeza dengan diri saya, berbeza dengan generasi sebelum ini. Mungkin satu aspek ataupun cara baharu yang perlu kita kupas dengan lebih lanjut untuk kita tahu bagaimana kita nak membentuk, nak mengukuhkan lagi emosi anak-anak ini. Dan bagi membincangkan tajuk kita hari ini bersama-sama dengan saya, kita ingin mempersilakan Puan Virawati binti Yunus yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Puan Virawati. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Seperti yang saya sebutkan tadi Puan, topik ini sangat-sangat menarik. Saya sendiri ingin mengetahui dengan lebih lanjut dan saya percaya ramai ibu bapa di luar sana yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kita nak memastikan anak-anak ini membesar kalis masa hadapan. Mungkin Puan boleh mulakan dengan kongsikan kepada ibu bapa dan juga semua penonton Didik TV KPM bagaimana dengan corak mendidik anak remaja masa kini. Kita bercakap mengenai generasi yang sekarang yang begitu berbeza dengan generasi saya maupun generasi yang sebelumnya. Silakan Puan. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum itu kita akan pergi dulu dengan apa yang kita faham tentang kalis. Baik. Okey, kalis ni kita mendefinisikan dia sebagai tidak tembus cahaya, dia tidak maknanya tidak boleh masuk penyakit, dia bertahan, dia bagus. Jadi macam kebal lah. Jadi untuk seorang arkitek dia mengatakan bahawa kalis masa hadapan ni di mana proses jangka panjang yang kita minimalkan apa masalah itu dan kita mengambil kira proses-proses yang terdahulu sebelum ni lah. Jadi untuk membina anak-anak yang kalis masa hadapan ini, pemain utama adalah penggerak utama dia adalah ibu bapa lah. Jadi ibu bapa memainkan peranan sangat penting dalam membentuk anak-anak yang kalis masa hadapan. Okey, dalam untuk yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan corak tu ya, corak untuk apa? Untuk mendidik anak-anak remaja lah kan. Remaja sebenarnya macam ini. Remaja kita kalau ikutkan masalah utama remaja adalah ada disebabkan dua perkara lah. Yang penting adalah pertama pemilihan kawan, rakan sebaya, sebab kita tahu remaja ni dia sangat percayakan karakan dia. Dan yang kedua adalah corak asuhan ibu bapa itu sendiri. Okey, jadi dalam satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi Malaysia oleh Profesor Aziz menyatakan bahawa corak gaya ibu bapa ini mengaimkan peranan yang penting dalam corak mencorakkan pendidik untuk membentuk anak-anak remaja ni. Okey, yang pertama adalah bentuknya lebih kepada coraknya lebih kepada rasional dan demokratik. Okey, biasanya ini tak ada masalah sebab dia sangat bagus, sebab dia akan membentuk anak-anak yang positif, berpemikiran matang. Tapi untuk gaya yang kedua ini lebih kepada authoritarian, ni lebih kepada ibu bapa yang sangat menjaga anak-anak ya. Dia tidak memberi kebebasan untuk anak. Dia buat keputusan untuk anak-anak dia. Dan yang ketiga adalah lebih kepada apa? Lebih kepada primitif. Primitif ni adalah dia macam lebih kepada dia mengawal anak-anak ni bila-bila membuat satu keputusan. Maknanya contoh saya bagi anak dia nak buat pemilihan untuk masuk ke universiti. Sebenarnya banyak anak saya daripada pengalaman saya di matrikulasi, bila saya tanya anak-anak, mereka akan cakap bahawa semuanya itu adalah daripada keputusan ibu bapa sendiri, bukan dia buat pemilihan. Bermakna apabila mereka contohnya melanjutkan pelajaran,
kerana ibu bapa yang meminta mereka memilih bidang tersebut. Jadi mungkin ramai yang nak tahu sebenarnya apakah cara untuk kita bimbing anak-anak remaja ini, kerana kita tahu mereka ini lahir dalam satu generasi dan era yang baru yang sangat-sangat berbeza. Mungkin ada cara-cara yang boleh dicadangkan yang disarankan kepada ibu bapa di luar sana. Okey, kalau kita ikut apa yang Rasulullah akan cadangkan pada kita, anak-anak umur 15 hingga 21 tahun ni biasanya kita perlu mendidik mereka seperti kawan kita. Kita perlu mendidik mereka seperti kawan. Kita banyak perbincangan kepada mereka. Perbincangan ni secara tidak langsung akan memberi mereka idea dan memberi mereka lebih berfikiran secara matang. Okey, contohnya bila kita nak buat keputusan untuk macam tadilah nak kemasukkan ke universiti, kita listkan universiti, kita listkan kursus untuk dia dan dia akan buat pilihan tu dan kita kata ini adalah contoh Abalon dah buat pilihan sini, Abalon kena bertanggungjawab di sini. Maknanya kita buat perbincangan yang rasmi dengan dia dan kita beri dia tanggungjawab untuk membuat keputusan tu. Satu lagi, kita kena hormati pendapat mereka. Walaupun pendapat mereka tu tak betul pada kita lah kan sebagai ibu bapa. Tapi sebenarnya kita kena faham bahawa remaja ni dia ada idea dia sendiri dan kita perlu jujur dan ikhlas dengan mereka sebab macam kita anggap dia kawan-kawan kita, jadi kita kena jujur dengan mereka. Okey, yang satu lagi, kita selalu kena sokong dan yakin dengan keputusan dia. Contoh macam tadi kita buat keputusan, okey, contoh dia memilih untuk belajar ke Sabah. Betul ke nak pergi Sabah? Ya. Apa cabaran di sana terima? Terima. Maknanya dia yakin dan kita pun bagus, ayah dengan ibu sokong. Jadi dia akan rasa okey, bagus, inilah time dia untuk dia menunjukkan pada ibu bapa bahawa dia boleh. Boleh. Okey, yang seterusnya adalah kita juga kena faham bahawa remaja ni sifat ingin tahu dia terlalu tinggi. Jadi kita patut memberi banyak kebebasan untuk dia buat satu benda. Jangan terlalu kita jangan kita terlalu sangat mengokong dia lah. Okey, yang satu lagi untuk anak-anak ni kita perlu ada, jangan terlalu memberi bila berlaku masalah kita mengambil satu keputusan yang drastik, maknanya disiplin yang sangat keras lah untuk anak-anak. Sebab remaja ni dia sangat suka memberontak. Jadi kita kena buat selalu musakarah dengan dia, berbincang. Okey, sebab emosi remaja ni sangat halus. Kita kena belai emosi dia, masih lagi bagi sokongan kepada dia. Dan yang paling penting adalah kita juga perlu wujudkan rumahku syurgaku. Perlu ada contohnya solat bersama, makan bersama, bercuti bersama-sama. Mana mungkin macam sekarang cuti sekolah, kita ke satu masa untuk pergi bercuti dengan anak-anak. Dan satu lagi, kita selalu ada ceramah pergi ceramah bersama, berbincang pasal seksual, populariti, sexuality, benda-benda yang berkaitan dengan remaja kita perlu selalu bersama mereka. Jadi bila kita selalu, kita akan menjadi macam best friend dengan mereka lah. Itu okey. Macam kita remaja, bila kita ada kawan baik, kita cakap apa-apa, kawan baik kita sentiasa mendengar, menyokong. Mungkin ibu bapa boleh mengambil role ataupun tugas itu menjadi rakan baik kepada anak-anak di rumah. Tapi saya pasti ramai yang masih lagi macam tertanya-tanya, adakah ini cara yang betul saya mendidik anak-anak? Dan kita akan membincang dengan lebih lanjut lagi tentang anak-anak Kalis Masa Hadapan ini selepas ini. Jadi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa Kit dan Puan Wirawati membincangkan mengenai anak-anak Kalis Masa Hadapan. Saya pasti apabila kita nak membentuk sasi anak-anak, pastinya bermula dari umur yang sangat-sangat muda, mungkin daripada umur 6 tahun atau mungkin lebih muda daripada itu. Mungkin kita nak bincangkan dengan lebih lanjut bagaimana kita nak mendidik anak-anak ni seawal umur yang begitu muda, mungkin 6 tahun atau mungkin sebelum itu lagi kita dah boleh bermula. Okey, sebenarnya untuk anak-anak yang masih kecil lah, macam tadi ni saya kata sebenarnya umur 3, 4, 5, 6 tahun kita dah boleh dia bagi tugasan yang kecil kepada tugas yang besar. Contohnya membuang sampah, lipat kain yang macam benda-benda baju dia sendiri. Lepas tu beri kebebasan untuk bermain. Okey. Menurut psikologi, antara permainan yang kita selalu bagi kepada anak untuk memberi dia menurunkan kadar emosi dia. Contoh dia tengah marah, kita bagi dia main sesuatu yang boleh menurunkan kadar emosi dia. Contohnya Lego. Okey,
Okey, pasir yang warna-warni tu, ataupun melukis, benda-benda tu boleh menurunkan kalau emosi tengah marah, dia boleh kurangkan emosi dia tu. Kita aktiviti melekakan mereka. Jangan bagi dia gadget lah. Sebab sekarang ni apa yang saya nampak yang menjadi tantrum dia disebabkan gadget lah, lain ke itu semualah. Satu lagi, kita kena ada jadual untuk anak kita, terutamanya masa cuti sekolah sekarang ni. Kita kena beritahu pukul berapa dia kena bangun, lepas tu makan. Kita buat macam sekolah juga ada jadual. Jadi masa tu akan terisi. Janganlah buat terlalu detail. Kita buat tu adalah masa senggang-senggang dia. Okey. Yang seterusnya, kita kena beri banyak pilihan untuk dia. Bila dia buatlah satu ketugasan, biar dia buat dengan selesai. Contohnya, kita bagi masa dia untuk buang sampah. Kita tengok, dia perhatikan betul-betul tak sampah tu masuk ke dalam tong sampah. Walaupun tak sempurna tugasannya. Macam tugasan dia. Dan satu lagi, kita juga mendidik anak-anak letak barang di tempat yang sepatutnya. Contohnya, kunci di tempat kunci, bedak di tempat bedak, sikat di tempat sikat. Benda-benda macam tu kita nampak macam simple. Tapi dia bila jadi rutin, dia akan bawa kepada masa hadapan dia lah. Masa akan datang. Dan satu lagi, kita kena tahu siapa kawan-kawan anak kita. Sebab kawan-kawan ni sangat memainkan peranan yang sangat penting. Okey, kepada anak kita. Baik, bagaimana pula kalau tips-tips untuk kita nak kukuhkan lagi emosi anak-anak ni, memandangkan kita bermula dengan umur yang agak muda. Jadi ada tak antara tips yang boleh kita kongsikan dengan penonton dan juga ibu bapa di luar sana? Okey, yang paling penting kalau emosi ni, ibu bapa tu kena bersabar dululah, bertenang dan bersabar. Sebab banyak perkara kita yang sebenarnya tak bersabar dengan anak kita. Jadi kita kena sabar. Dan kita perlu mendengar luahan hati dia, terutama dalam tulisan dia. Sekarang ni anak-anak suka tulis dekat TikTok, dekat social media, status WhatsApp, status Instagram, semua tu kan. Jadi kita kena ambil berat luahan hati anak-anak kita. Yang seterusnya, bagi dia ruang. Kita kena ingat bahawa kita pun bukan manusia yang sempurna. Jadi kita bagi peluang untuk dia membaiki kesilapan dia. Mungkin dia buat lipat kain tu tak sepatutnya, tak memenuhi standard kita, tapi kita ajar, kita didik dia cara yang sepatutnya mengikut standard kita lah. Yang seterusnya, kita banyakkan bahasa-bahasa yang positif. Bagus, abang bagus, kakak bagus, very good. Jangan cakap benda-benda yang negatif pada anak. Sebab sekarang anak-anak sekarang dia cepat belajar dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi kita sebagai ibu bapa sepatutnya bercakap perkataan-perkataan yang positif kepada anak-anak. Macam anak saya pun dia akan cakap, kenapa cakap macam ni? Kita tanya, kenapa dia cakap macam ni? Adakala bahasa-bahasa tu daripada Facebook, daripada YouTube, social media, televisyen. Tapi dia rasa betul. Tapi kita kena betulkan bahasa mereka tu. Betulkan bahasa mereka pada masa itu juga. Dan yang paling penting sebagai ibu bapa, kita kena beri perhatian. Terutama zaman sekarang lah, kita tengok banyak sangat cabaran dan isunya. Jadi untuk mengukuhkan emosi anak-anak, kita patut memberi mereka perhatian yang agak lebih kepada anak-anak. Terutama di sekolah ni, kita boleh lagi bagi perhatian yang lebih kepada mereka. Jadi tak ada masalah. Semua itu adalah berdasarkan apa yang kita nak sendiri sebagai ibu bapa. Itu sahaja. Saya pasti bila bercakap mengenai meluahkan kata-kata positif terhadap anak-anak, ini termasuk pujian. Kalau bertanyakan pada ibu bapa yang membesar mungkin dalam era saya 90-an 80-an, kita tak terima benda-benda macam tu sewaktu membesar. Jadi bagaimana kita nak mulakan langkah dengan memuji anak-anak kita? Kerana kita sendiri tak tahu macam mana nak puji anak kita buat something yang bagus, macam mana kita nak puji? Okey, sebenarnya untuk memuji anak ni kita ada dua version dia. Pertama, masa yang tepat dan spesifik. Okey, contoh masa tu tiba-tiba kita minta dia buang sampah, dia masuk betul-betul dalam tong sampah, kata, bagus abang hari ni, esok abang buat lagi ya. Kita terus puji masa tu juga. Dan kita spesifik. Mungkin dari segi prosesnya, hasilnya mungkin adalah sampah yang jatuh tepi tu. Tapi kita jangan tengok pada hasil tu. Kita tengok proses dia bawa sampah tu elok ke sana dan agak bagus. Jadi kita pun bagi pujian kepada dia. Jadi kurang-kurangnya dia belajar nak melakukan sesuatu itu. Dan jangan kita simpan pujian tu malam nanti baru kita nak cakap. Kita kena cakap pada masa itu. Waktu itu. Itu yang kita kata tepat dan spesifik. Kalau kita bercakap ni anak-anak yang begitu muda usianya, pastinya ramai ibu bapa yang mengalami pengalaman anak-anak tantrum. Jadi secara ringkasnya, Puan, bagaimana kita nak mengawal ataupun menghadapi anak-anak yang ada tantrum ini? Okey, yang paling penting pertama,
bila anak-anak tantrum pertama bila di rumah lah, kalau di rumah atau di shopping complex, kita pertama kita jangan ikut emosi dengan anak kita pula. Kita sekali tantrum. Kita sekali tantrum, marah pula dia kan. Sebenarnya kita perlu bersabar dan bertenang dan tarik nafas. Lepas tu apa yang kita perlu buat? Kalau anak kita tengah tu, kita peluk dia kuat-kuat, rapat dengan dia. Okey, baru rasakan jantung kita dengan dia dekat kan. Lepas tu kita bacalah sesuatu ayat Quran ke untuk dia atau selawat ke, atau kalau bukan Islam dia boleh kudam dengan merapatkan rangkuman tu. Dan okey, yang sekiranya masa tu biasa kan ibu bapa suka sangat bagi nasihat ke arahan apa-apa. Masa tu anak takkan dengar. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita pastikan bahawa dia bertenang, kita bertenang. Itu saja. Kita bertenang tu yang penting kerana kita ingin menenangkan pula anak-anak yang kecil ini. Baiklah, banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan, tetapi jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih lagi membincangkan bagaimana kita nak menyediakan anak-anak ini sebagai anak-anak yang kalis masa hadapan bersama-sama dengan Puan Virawati dari bahagian psikologi dan kaunseling KPM. Baiklah Puan, bercakap mengenai cabaran ibu bapa dalam membesarkan, membentuk sasi anak-anak. Pastinya ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa. Bagaimana pula ibu bapa ini yang mempunyai anak-anak istimewa ini untuk orang kata apa, membentuk mereka? Pastinya mereka memerlukan cara yang berbeza. Ada tak tips yang boleh dikongsikan buat ibu bapa di luar sana? Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebenarnya berkaitan dengan ibu bapa yang paling penting adalah bila saya bercakap berdasarkan pengalaman, apa yang saya baca dan apa yang saya perhatikanlah. Yang paling penting bila kita ada anak-anak istimewa, ibu bapa perlu reda dan terima dahulu. Sebab bila kita tak reda dan tak terima, kita akan payah pergi kepada stage yang selepas inilah. Sebenarnya kalau kita reda dan rasional, sebenarnya kita boleh terima hakikat apa yang Allah bagi itu ada sebab untuk kita dan kita mampu menghadapinya. Jadi seterusnya kita perlu sabar dan tenang dengan fikirkan apa solution yang kita boleh bantu untuk anak kita lah. Sebenarnya ibu bapa pun juga memerlukan mencari tempat. Contohnya sekarang ni saya rasa tak ada masalah, kita ada banyak sangat sistem yang kita boleh maklumat yang kita boleh pelajari daripada YouTube, daripada Facebook, daripada apa semua sekali. Jadi kita belajar dan kita masuk dalam grup-grup tu. Contohnya kalau anak kita autism, dia ada persatuan autism. Anak kita ADHD, ada persatuan ADHD. Kumpulan sokongan tu bukan untuk ibu bapa saja. Kita boleh cari tempat untuk anak kita. Mana kita nak hantar, mana kita nak bawa dia. Jadi benda-benda itu adalah memberi kekuatan kepada ibu bapa. Dan ibu bapa juga perlu mencari apa kekuatan dan kelemahan anak. Sebenarnya setiap anak tu diberikan Tuhan ada kelemahan dan kekuatan. Macam saya sendiri dulu pun lama saya nak memproses anak saya, nak cari apa kekuatan. Bila saya dapat tahu bahawa anak saya ni bagus melukis, jadi saya sediakan tempat melukis, sediakan semua peralatan, bawa dia pergi kelas. Itu yang kita kena buat. Sebab satu masa kalau kita tak ada, kita dah tahu apa bidang yang dia boleh ambil daripada masa akan datanglah. Dan sokongan dan dorongan ini bukan saja untuk ibu bapa tapi untuk anak-anak. Dengan adanya semua ini, kita akan rasa okey dan bertenang dan anak kita boleh hadapi semua. Betul, satu saat nanti mereka pasti perlu berdikari dan apabila kita telah menyediakan mereka, insya-Allah satu hari nanti mereka mampu berdiri atas kaki sendiri. Tapi banyak lagi orang kata apa tips ataupun kunci utama bagaimana kita nak menguruskan anak-anak zaman sekarang. Maklumlah seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, ini adalah satu era yang berbeza dengan era kita, era yang sebelum ini, generasi yang baru ini, cara mereka diuruskan berbeza. Jadi mungkin boleh kongsikan tips ataupun kunci cara menguruskan anak-anak zaman sekarang. Okey, terima kasih Nisa. Sebenarnya macam ini lebih kepada ibu bapa yang baru jadi ibu bapa lah Nisa ya. Sebab ramai ibu bapa yang muda yang kahwin awal, dia orang tak tahu apa macam mana nak buat. Okey, salah satu kita terima bahawa apa pun anak kita tu adalah yang Tuhan bagi adalah satu anugerah yang sangat istimewa.
yang kita perlu menjaga dia dan kita perlu mendidik dia dengan baik. Sekarang ni zaman sekarang kita ada banyak sangat macam tak di YouTube channel semua Facebook sumber-sumber tu kita perlu mencari dan kita boleh bertanya pada ibu bapa kita menghadiri kursus keibubapaan untuk menjadi ibu bapa yang sempurna yang baguslah. Jadi sebenarnya pembelajaran tu bukan sahaja daripada teori, kita boleh tengok pemerhatian daripada saudara mara kita, anak saudara kita, sahabat handal kita dan kita boleh tanya mereka macam mana kalau anak macam ni, anak kembar, anak umur macam ni apa yang dia perlu buat, umur macam ni apa yang perlu dia dapat, kat mana dia perlu dapat benda ni. Jadi semua tu kita belajar daripada pemerhatian, pengetahuan kita semualah berkaitan dengan keibubapaan. Baik, saya percaya perkembangan sasiah diri ataupun attitude anak-anak ini sebenarnya banyak berpunca mungkin daripada anak-anak luar. Ada yang kita tengok kenapa nakal ni, sebenarnya anak-anak ini bukan nakal, mungkin anak-anak ini memendam sesuatu untuk ibu bapa yang ibu bapa pun tak memahami macam mana kita nak uruskan anak-anak ini, tapi disalahertikan anak-anak ini mempunyai masalah sasiah diri. Tapi macam mana kalau kita nak mengatasi masalah seumpama kanak-kanak yang dikatakan nakalnya anak-anak ni? Mungkin Puan boleh kongsikan apa antara tips mungkin daripada segi sentuhan fizikal ibu bapa ataupun puji-pujian dan sebagainya. Sebenarnya macam Lisa cakap tadi, dia lebih kepada kita bagi ciuman lah kan. Ciuman untuk anak ni saya kategorikan kepada 3. Okey, pertama adalah di kepala. Dia menunjuk kebanggaan. Macam contoh anak dia dapat result yang bagus, keputusan preksa yang bagus, tunjuk perkara yang bagus, tingkah laku yang bagus. Kita cium atas kepala dia dan kita usap sikit. Itu adalah satu ciuman kebanggaan. Kita rasa dulu mak ayah kita mungkin dia nak buat benda tu dia akan sukalah, tapi zaman sekarang anak-anak sangat pentingkan benda tu. Yang kedua adalah di dahi. Di dahi ni macam contohnya untuk kita redha. Kita redha apa jua masalah yang dibagi pada kita, kita redha dan kita terima anak kita seadanya. Dan yang ketiga adalah cium di tangan. Cium di tangan ni macam kita cium pasangan kita atau anak kita lah. Itu adalah 3 ciuman dia. Baiklah, pastinya banyak informasi dan juga tips bermanfaat telah pun dikongsikan oleh Puan Virawati buat guru-guru dan juga ibu bapa terutamanya di luar sana. Lebih-lebih lagi pada mereka yang baru pertama kali menjadi ibu bapa, ibu bapa muda, diharapkan apa yang kami kongsikan pada hari ini dengan tajuk Anak Kalis Masa Hadapan dapat memberikan informasi dan juga orang kata input terbaru buat anda untuk aplikasikan bersama-sama dengan keluarga anda. Sedikit masa lagi yang tinggal, jadi saya nak minta Puan Virawati kongsikan harapan Puan kepada ibu bapa yang sedang menonton kita di Bina Upaya Guru. Okey, harapan saya sebenarnya satu benda saya bagi nasihat adalah anak ni ibarat benih. Benih tu walaupun benih tu bagus tapi tak ada air, tak ada baja, tak ada sumber tu, anak tu tidak akan berkembang dengan bagus. Jadi ibu bapa, masyarakat, guru semua memainkan peranan untuk menjadikan anak tu kalis di masa hadapan. Sokongan ibu bapa, dorongan ibu bapa sangat penting kepada anak. Untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan di masa akan datang. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Virawati binti Yunus yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih Puan. Jangan serik ya Puan ya untuk berkunjung ke Bina Upaya Guru. Penonton-penonton di rumah, terima kasih ini saya ucapkan kepada mereka yang sudah pun menonton kita hingga ke akhir rancangan. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.